Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب يسر ولا تعسر فإن التيسير عليك يسر ربي تمم بخير أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dapat kita sama-sama berkumpul menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah, menunaikan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba-Nya, dan seterusnya kita bersama-sama dalam majlis ilmu, dalam sesi perkongsian ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita perolehi pada setiap hari memberi manfaat dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi pada pagi ini kita sambung pengajian kita pada suratul Furqan. Suratul Furqan juzuk yang ke-19. Ujung juzuk 18 nak masuk kepada 19. Sebelum ni kita belajar surah An-Nur dan surah Al-Furqan. Kita dah masuk kepada pengenalan ataupun pendahuluan kepada surah Al-Furqan sebelum ini, yang mana surah Al-Furqan disebutkan namanya pada ayat pertama. Ayat pertama, Tabarakalladzi nazzalal furqan. Al-Furqan tu Al-Quran lah. Al-Furqan bermaksud Al-Quran. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Telah menurunkan Al-Furqan. Jadi kat sini Al-Furqan bermaksud Al-Quran. Nama lain dia. Nama lain Al-Quran. Al-Quran ada pelbagai nama. Dan kita sebutkan juga sebelum ni surah Tabaraka bermula dengan Tabaraka ada dua je. Tabaraka ada dua sahaja. Satu lagi pada surah biasa kita baca pada malam hari, iaitu surah Al-Mulk. Ya, ada dua je surah yang bermula dengan Tabaraka. Surah Al-Furqan dan juga surah Al-Mulk. Dan maksud Al-Furqan, apa maksud dia? Al-Furqan bermaksud pemisah. Pemisah ataupun pembeza. Di antara di sini bermaksud pemisah di antara yang hak dan juga yang batil. Yang betul dan juga yang salah. Yang masuk syurga, siapa masuk syurga, dan juga siapa yang masuk neraka. Jadi Al-Furqan ni bermaksud pemisah. Dalam Al-Quran ada banyaklah menceritakan pemisah antara satu perkara dengan satu perkara yang lain. Jadi Al-Quran juga namanya sebagai Al-Furqan. Allah menurunkan Al-Furqan pada ayat yang pertama. Kemudian kita dah ceritakan sebelum ni tentang hadis. Ada hadis yang berkaitan dengan surah Al-Furqan. Di antara sahabat Sayyidina Umar Al-Khattab dan juga Hisham bin Hakim. Yang mana Sayyidina Umar mendengar Hisham Sayyidina Umar mendengar Hisham membaca surah Al-Furqan tetapi dengan bacaan yang berbeza, bacaan yang lain lah. So dekat situ bermasuk dalam hadis tersebut menceritakan tentang ilmu qiraat. Menceritakan tentang ilmu qiraat. Jadi pada hari ini kita masuk kepada isi kandungan. Isi kandungan surah Al-Furqan yang mana banyak menceritakan tentang orang-orang kafir Quraisy. Ya, orang-orang kafir Quraisy yang
menimbulkan pelbagai keraguan dan juga pelbagai isu terhadap Al-Quran. Dekat sini dipanggil Al-Furqan lah. Al-Furqan, nama lain Al-Quran. Orang-orang kafir Quraisy sengaja menimbulkan pelbagai keraguan dan juga pelbagai isu supaya orang-orang Arab pada ketika itu ragu-ragu nak masuk Islam ke tidak. Nak masuk Islam ke tidak. Antaranya kita dah cerita sebelum ni pada ayat 4 hingga 6 daripada awal surah lagi, daripada ayat yang keempat mereka dah menuduh Al-Quran ini adalah karangan ataupun ciptaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan tengoklah satu persatu. Mereka meletakkan pelbagai keraguan kepada Al-Quran dan juga Nabi sendiri. Dalam surah Al-Furqan ni diceritakan apa yang mereka cuba timbulkan keraguan supaya orang-orang Arab pada ketika itu tak pasti betul tak betul ni agama Islam, betul tak betul ni Al-Quran ni, betul ke Nabi Muhammad ni Rasulullah. Sengaja ditimbulkan oleh orang-orang Quraisy. Jadi kita lihat pada ayat yang keempat. Hari ini kita lihat dia punya isi kandungan. Surah Al-Furqan ayat yang keempat. Yang bermaksud, dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah pembohongan yang diada-adakan oleh dia, Muhammad, dibantu oleh orang-orang yang lain. Sesungguhnya mereka telah berbuat zalim dan berdusta besar. Ayat kelima, dan mereka berkata, itu hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang diminta agar dituliskan. Lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang. Dan ayat ke-6, katakanlah wahai Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahsia di langit dan di bumi. Sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Okay. Ayat 4 hingga 6 ini menceritakan bahawa orang-orang kafir Quraisy menuduh Al-Quran itu ditulis sendiri oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang menulis Al-Quran. Dengan cara antaranya mereka kata Nabi Muhammad bersama dengan para sahabat, orang-orang yang telah memeluk Islam terlebih dahulu yang masuk Islam awal, Nabi Muhammad dan juga para sahabat bersama-sama mengarang Al-Quran. Sebabnya pada ketika itu, pada zaman tersebut, kalau kita melihat kepada sirah, Nabi Muhammad SAW diutuskan kepada kaum yang buta huruf. Ummah ummiyin, dalam Quran pun ada bagi tahu, dalam hadis pun ada bagi tahu, ummah ummiyin, kaum yang buta huruf. Walaupun buta huruf, ramailah buta huruf yang tak pandai baca, tak pandai tulis, tapi ada sebahagian juga yang hebat dalam bahasanya pada ketika itu, yang pandai bersyair, yang pandai berpuisi, dia pandai bersyair. Maka dia tulis syair, banyak syair-syair Arab yang masih lagi dipelajari hingga ke hari ini. Dalam Al-Quran pun ada surah Asy-Syu'ara. Syu'ara tu penyair-penyair. Jadi ramai yang pandai bersyair. Mereka menulis syair-syair yang indah lah. Jadi Al-Quran itu dituduh oleh orang-orang kafir Quraisy bahawa Nabi Muhammad dan juga para sahabat yang tulis Al-Quran. Sedikit demi sedikit. Sebab Al-Quran itu kalau kita lihat kepada sejarah Al-Quran, Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur, bukan sekaligus. Turun sikit, 10 ayat, turun 5 ayat. Wahyu pertama hanya turun 5 ayat saja. Wahyu pertama. Surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq ayat 1 hingga 5. Wahyu pertama pun Allah dah bagi tahu Iqra', Allah kata. Dan 5 ayat je. Allah kata Iqra'. Iqra' ni maksud dia tuan-tuan bacalah. Wahyu pertama Allah dah suruh supaya bacalah. Kerana pada ketika itu adalah zaman buta huruf. Tak ada suasana ilmu. Jadi Allah bagi tahu wahyu pertama supaya bacalah. Baca ni adalah sumber ilmu lah. Supaya belajar. Jadi orang-orang kafir Quraisy tuduh
Nabi dan juga para sahabat yang menulis Al-Quran, tetapi Allah dah jawab pada ayat yang ke-6 tadi. Allah suruh beritahu kepada mereka bahawa Al-Quran itu adalah diturunkan oleh Allah. Ini pemberitahuan lah. Tetapi kalau kita lihat dalam Al-Quran sendiri pun, dalam sirah, dalam sejarah, dalam kitab, telah diterangkan oleh para ulama. Telah dijawab oleh para ulama bahawa Al-Quran itu memang kitab Allah. Kalau kita lihat sendiri pun Al-Quran tak sama dengan buku-buku kitab-kitab yang lain. Al-Quran memang sempurna. Walaupun dicari oleh orang-orang kafir sehingga ke hari ini, orientalis barat dan sebagainya, apakah kelemahan Al-Quran, sampai ke hari ini tak jumpa tuan-tuan. Satu kelemahan, satu keraguan pun tak jumpa sampai ke hari ini. Mereka cuba nak timbulkan keraguan, mereka kaji 30 juzuk Al-Quran tapi tak jumpa. Para ulama pun cakap, walau macam mana banyak pun kita tulis kitab-kitab, para ulama banyak tulis kitab, tetapi tetap mesti akan ada kesilapan. Sebab manusia yang tulis. Apa sahaja kitab, tuan-tuan, kitab ataupun buku ditulis oleh manusia, pasti akan ada kesilapan kecuali Al-Quran. Kalau cari Al-Quran tak ada satu pun kesilapan. Bermaksud Al-Quran bukan tulisan manusia. Sebab itulah buku-buku kalau kita lihat sebagai contoh di Malaysia pun, setiap buku mesti ada cetakan-cetakan dia. Dan setiap cetakan tu mesti ada dia punya pemurnian, penambahbaikan. Jadi para ulama dah bagi tahu tuan-tuan, tak ada kitab yang sempurna melainkan Al-Quran. Dan Al-Quran itu kalau dilihat konsisten. Ya, kalau mereka tuduh Al-Quran tulisan Nabi Muhammad. Tetapi ulama dah jawab, dalam Al-Quran itu konsisten daripada juzuk pertama sampai juzuk 30, tak ada cerita yang bercanggah. Sedangkan 30 juzuk ni panjang tuan-tuan. Panjang. Dan ada banyak kisah-kisah yang diulang-ulang. Contohlah kita kata kisah Nabi-Nabi. Kisah Nabi Isa banyak dalam Quran. Kisah Nabi Musa banyak dalam Quran. Dan daripada juzuk pertama sehingga juzuk 30 tak ada yang bercanggah. Bermaksud ini bukan tulisan manusia. Kalau tulisan manusia tuan-tuan mesti akan ada percanggahan, mesti akan kita jumpa kelemahan. Sebab Allah dah bagi tahu dah dalam Quran. Allah kata, kalaulah ini tulisan manusia, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Allah kata, confirm kamu akan jumpa banyak percanggahan. Kalau ini tulisan manusia, Allah kata. Sebab manusia menulis buku, menulis kitab berdasarkan emosi tuan-tuan. Ada emosi, manusia ada emosi. Tetapi Al-Quran tidak ditulis dengan emosi. Sebab tu dia konsisten. Yang kedua, manusia ada perkembangan ilmu. Contoh dia tulis kitab pada umur 20 tahun. Kemudian dia tulis kitab yang lebih kurang sama, masa umur 40, umur 50, mestilah ilmu dia dah bertambah. Ilmu dia dah lain. Umur 20 dengan umur 40, ilmu dia dah lain. Dah 20 tahun dia tambah ilmu tu. So mestilah buku pertama dia umur 20 tadi dengan umur 40 buku seterusnya, confirm ada perbezaan. Itu manusia tuan-tuan. So nak bagi tahu kat sini, ulama cakap tak mungkin sama antara kitab-kitab karangan manusia, buku-buku karangan manusia dengan Al-Quran. Al-Quran sempurna dan tidak dapat ditemui kelemahannya sehingga ke hari ini walaupun dikaji oleh orang-orang kafir sehingga ke hari ini tuan-tuan. Itu yang pertama, ulama dah jawablah. Kemudian yang kedua, ayat 7 hingga 8. Apakah yang mereka tuduh kepada Nabi? Ayat 7 yang bermaksud, dan mereka berkata, mengapa Rasul Muhammad ini makan makanan dan berjalan-jalan di pasar-pasar? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya agar malaikat itu memberikan peringatan bersama baginda? Ayat ke-8, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan dan kebun-kebun yang dapat dimakan daripada hasilnya? Dan orang-orang zalim itu berkata, kamu hanyalah seorang lelaki yang terkena sihir. Jadi, antaranya mereka tuduh lagi pada ayat 7 dan 8 ini adalah mereka kata, kali ini mereka tuduh Nabi sendiri. Kenapa Nabi Muhammad ni manusia? Kenapa Rasul ni manusia?
Kenapa bukan malaikat? Ni dah beberapa kali kita jumpa ayat ni dalam Al-Quran. Kenapa bukan malaikat? Dia kata, kenapa manusia? Dan kenapa Nabi Muhammad makan? So apa yang dia expect tuan-tuan? Takkan Rasul tak makan pula kan? Sebab manusia dan malaikat berbeza. Manusia ada nafsunya, nafsu makan, nafsu nak main, nak pergi bersenam, nafsu nak pergi membeli belah. Manusia tuan-tuan nak pergi shopping. Kalau malaikat tak. Malaikat tak ada nafsu begitu. Malaikat dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala 24 jam. Beribadah saja. So tak samalah, tak sama malaikat dan manusia. Malaikat imannya statik. Statik dia tuan-tuan, malaikat punya iman. Manusia sekejap baik, sekejap kadang-kadang nakal sikit kan. Kadang-kadang jahat sikit. Manusia iman bertambah dan berkurang. Malaikat imannya statik. Rasul dan para nabi imannya bertambah, bertambah dan bertambah. Rasul dan para nabi tak samalah dengan kita. Sebab dia sentiasa ada bersama dengan Allah, kemudian dapat wahyu, dapat ada mukjizat. So dia bertambah, bertambah dan bertambah. Iman Rasul dan Nabi. Kita ni tuan-tuan kadang-kadang naik iman kita. Kadang-kadang turun iman kita. Kita naik iman, datang masjid awal, baca Quran, zikir. Dan iman kita turun, azan pun kita pergi jalan-jalan lagi, buat tak tahu, solat lambat-lambat sikit kan. Dan sebagainya. Itu manusia tuan-tuan. Kita ada nafsu dalam kehidupan kita. Jadi tak sama. Apabila mereka meminta diturunkan malaikat, maka Allah bagi tahu kalaulah diturunkan malaikat ni tuan-tuan sebagai rasul, kemudian mereka tak terima juga dakwah. Apa nak buat? Turun bala lah tuan-tuan. Kan kalau tak terima juga dakwah, dah bagi dah malaikat ni jadi rasul, tak terima juga dakwah, maka turunlah bala. Allah dah jawab pada surah Al-Furqan, surah yang sama, pada ayat 21 Allah jawab. Ayat 21 surah Al-Furqan yang bermaksud, dan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami di akhirat berkata, mengapa bukan para malaikat yang diturunkan kepada kita? Dia minta malaikat yang turun. Dan mengapa kita tidak boleh melihat Tuhan kita? Lepas tu dia kata tak boleh tengok Tuhan pula tuan-tuan. Dipertikaikan pula. Habis tu yang mereka cipta patung-patung, patung sembah sendiri tu tuan-tuan, macam mana pula kan? Jadi dia pertikaikan kenapa tak boleh melihat Tuhan? Tidak boleh disamakan antara kita tuan-tuan dengan Tuhan. Mana boleh samakan? Kita ni manusia, alam, haiwan, tumbuh-tumbuhan kita sebut sebagai makhluk. Kita semua ya, kita semua adalah makhluk. Manusia, haiwan, semua ni makhluk. Makhluk bermaksud yang diciptakan. Maksud makhluk itu yang diciptakan. Manakala Allah adalah tidak sama seperti makhluk. Allah adalah khaliq, pencipta. So mana boleh nak samakan antara kita dengan Allah, dengan Tuhan. Saja je tuan-tuan, sebenarnya mereka nak pertikaikan. Tu je sebenarnya. Nak menimbulkan keraguan supaya orang tak masuk Islam. Sesungguhnya mereka telah menyombongkan diri mereka dan benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan kezaliman. Ayat 22, ingatlah pada hari ketika mereka melihat para malaikat. Pada hari itu tidak ada khabar gembira bagi orang-orang yang berdosa dan mereka akan berkata hijran mahjura. Ayat 22 hujung tu. Wa yaquluna hijran mahjura. Apa maksud hijran mahjura? Hijran mahjura ni adalah satu ungkapan oleh orang-orang Arab yang kalau mereka jumpa dengan musuh yang ataupun bencana yang tidak dapat dielakkan, maka mereka akan sebut hijran mahjura, yang bermaksud semoga Allah ataupun Tuhan menghindarkan bahaya ini daripada saya. Jadi ayat 22 ni bermaksud kalaulah dah turun malaikat tak juga terima dakwah tuan-tuan. Sedangkan yang minta malaikat ni diorang. Kalau dah turun malaikat, dah nampak malaikat bawa dakwah, mereka tak terima juga dakwah, apa nak buat? Maka datanglah bala, datanglah bencana. Sebab degil sangat tuan-tuan. Mereka ni degil sangat, dia tak nak terima dakwah.
Sampai nak minta malaikat pula yang turun. So kalau malaikat turun, balalah sekali yang turun sebab mereka tidak masuk juga Islam. Jadi ni pada ayat 7, 8, 21, 22. Mereka meminta diturunkan malaikat. Dan juga mereka meminta pada ayat 8 tadi diturunkan bersama harta kekayaan. Ini yang mereka nak sebenarnya tuan-tuan. Mereka nak orang-orang pembesar-pembesar kafir Quraisy pada ketika itu supaya dibezakan antara orang-orang yang kaya dengan orang-orang miskin. Dia tak nak geng dengan orang-orang miskin tuan-tuan. Orang-orang kafir Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy tu tak nak. Sebab dia ada dia punya level-level dia. So kalau Nabi datang bawa harta kekayaan, bawa kebun-kebun, seronoklah dia orang. Dia orang nak ada kemewahan. Ini dia orang punya mentaliti dunia lah, dunia keduniaan. Sedangkan Islam ni datang dengan membawa kesamarataan, keadilan, bawa akhirat sekali. Mana ada nak dunia saja. Takkan Nabi Rasulullah dan juga para-para Nabi datang semua nak bawa kekayaan. Semua nak bawa kemewahan. So tak adalah kesamarataan tuan-tuan. Semacam mana pula keadilan bagi orang-orang yang tak ada harta. Tapi pembesar-pembesar Quraisy tak nak. Mereka nak yang kaya-kaya saja duduk satu level. Yang tak kaya, yang miskin-miskin, duduk yang hamba-hamba, zaman tu ada hamba kan, yang hamba-hamba, semua level yang berbeza. Sedangkan Islam datang, yang hamba pun dihormati, yang wanita pun dihormati kan. Zaman sebelum tu, zaman jahiliah, hamba dan juga wanita dijadikan seperti barang dagangan. Ini yang mereka tak nak. Datang Islam nak mengubah kemewahan dunia mereka. Jadi kalau datang Rasulullah bawa kekayaan, tak apa dia kata. Tapi ini tidak bertepatan dengan ajaran Islam. Kemudian pada ayat 32, ayat 7, 8, kemudian kita dah tengok 21, 22 tadi. Kemudian ayat 32, semua ni ada berkaitan dengan sejarah Quran tuan-tuan. Ayat 32 yang bermaksud, saya bacakan ayatnya. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Ini dia datangkan lagi keraguan. Saja nak timbul keraguan. Kenapa Al-Quran tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad ini sekaligus? Kadzalika linusabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Demikianlah agar kami memperteguhkan hatimu wahai Muhammad dengannya, dengan Al-Quran, dan kami membacakannya Al-Quran itu secara tartil. Wa rattalnahu tartila, iaitu beransur-ansur, perlahan dan benar. Jadi ini juga keraguan yang cuba ditimbulkan oleh mereka, oleh orang-orang kafir Quraisy pada ketika itu, iaitu mereka kata, kenapa Al-Quran tidak turun sekaligus, jumlatan wahidah, ayat tu. Sebab mereka kata, orang-orang kafir Quraisy kata, sebelum tu kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, sebelum Al-Quran. Kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa, kitab Taurat kepada Nabi Musa. Semua kitab-kitab itu tuan-tuan diturunkan secara sekaligus. Sekaligus tu maksudnya kalau Quran ni macam ni lah, turun semua sekali. Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi kalau nak bincang ni tuan-tuan panjang lebar dalam kitab sejarah Al-Quran. Jadi mereka petikaikan, kenapa tak macam Zabur, Taurat dan Injil? Zabur, Taurat dan Injil turun sekaligus, tiba-tiba Quran, kalau kata Quran ni kitab suci, kenapa tak turun sekaligus? Ni pertikaian mereka. Mereka nak timbulkan keraguan. Dan Allah dah jawab terus. Allah jawab terus dalam Al-Quran tu, Allah kata apa? Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Demikianlah agar kami memperteguhkan hatimu wahai Muhammad dengannya. Itu sebab dia tuan-tuan. Itu hikmah kenapa Al-Quran turun secara beransur-ansur. Walaupun dalam kitab ulama dah huraikan dah kenapa Al-Quran turun secara beransur-ansur ni, ada pelbagai huraian lah.
Antaranya dalam kitab Sejarah Al-Quran karangan Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi, dia bagi tahu ada 5 sebab ataupun 5 hikmah kenapa Al-Quran turun secara beransur-ansur. Ada 5 hikmah. Yang pertamanya seperti mana dalam ayat ini, Allah nak memperteguhkan hati Nabi. Apa maksud memperteguhkan hati Nabi ni tuan-tuan? Iaitu kita tahu dalam sirah Nabi sentiasa ditindas, Nabi dan juga para sahabat lah, orang-orang yang memeluk Islam sentiasa ditindas, ada dugaan dia, ada cabaran dia, orang-orang kafir Quraisy tak nak terima dakwahnya, macam-macam cabaran berdakwah. Jadi Allah kata, Allah turunkan Al-Quran ini sedikit demi sedikit. Kita dah kata tadi, wahyu pertama 5 ayat je. Ada ketika turun 10 ayat, ada ketika turun satu surah lengkap, ada yang turun 3 ayat, sikit-sikit je turun. Jadi Allah kata untuk meneguhkan hati baginda. Apabila baginda ada cabaran, ada penindasan daripada orang-orang kafir Quraisy, ada soalan-soalan daripada orang kafir Quraisy, ada soalan-soalan daripada para sahabat, Allah turunkan ayat-ayat Al-Quran, Allah turunkan wahyu-wahyu sebagai jawapan. Jadi Nabi rasa Allah sentiasa bersama dengan Nabi sepanjang 23 tahun. Kalau kita ingat sirah Nabi, umur 40 Nabi dah jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umur 40. Dan Nabi wafat umur 63. 40 sampai 63 tuan-tuan ada 23 tahun. Dan sepanjang 23 tahunlah Al-Quran diturunkan. Sentiasa tuan-tuan. Sepanjang 23 tahun tu Al-Quran turun. Jadi bila Nabi ada soalan daripada orang kafir Quraisy, Allah turunkan Quran, jawapan dia. Nabi takkan jawab terus tuan-tuan. Nabi akan cakap, okey, aku akan tunggu wahyu daripada Allah. Nabi akan jawab macam tu. Contoh kita pernah cerita pada sebelumnya surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi juzuk 15 sebelum ni kita cerita. Surah Al-Kahfi tu tuan-tuan adalah soalan daripada orang-orang kafir Quraisy. Jadi kalaulah Al-Quran dah turun lengkap terus 30 juzuk. Lepas tu ada soalan lagi daripada orang kafir, ada soalan lagi daripada para sahabat. Wahyu dah tak turun. Ini contoh kalau turun sekaligus. Jadi Allah turunkan sikit-sikit antaranya nak jawab soalan-soalan orang kafir Quraisy, nak jawab soalan-soalan orang-orang Islam, sahabat-sahabat. Surah Al-Kahfi tu orang kafir Quraisy yang tanya. Dia tanya kepada Nabi nak uji ilmu Nabi. Apakah kisah pemuda-pemuda yang ditidurkan dalam gua? Jadi Nabi kata, tak apa, tunggu. Nanti aku akan tunggu wahyu daripada Allah. Turun surah Al-Kahfi. Kemudian tanya lagi apa kisah lelaki yang menguasai timur dan barat. Allah turunkan surah Al-Kahfi juga. Ada cerita Raja Zulkarnain. Kemudian dia tanya lagi apakah tentang roh. Dia tanya roh ni bagaimana. Nabi tunggu lagi wahyu turun dekat surah Al-Isra. Jadi macam-macam tuan-tuan. Kenapa Allah turunkan sedikit demi sedikit seperti mana yang dipertikaikan oleh orang-orang kafir Quraisy ini adalah supaya untuk meneguhkan hati baginda. Nabi suka 23 tahun apabila turun ayat Quran, Nabi rasa seronok, Nabi rasa tenang hatinya, Nabi rasa riang hatinya kerana Allah sentiasa berbicara dengan Nabi. Allah sentiasa ada bersama-sama dengan Nabi sepanjang dakwah Nabi 23 tahun. Sebagai contohlah, kalau betul seperti mana kata-kata orang kafir Quraisy, turunlah sekaligus. Hari ini datang Islam, hari ini turun sekaligus Quran 30 juzuk. Lepas tu dah tak turun. So apabila Nabi ditindas, Nabi ada dugaan, Nabi ada cabaran, dah tak turun dah Quran tuan-tuan. Macam mana kan? Jadi Allah turunkan Al-Quran itu sedikit demi sedikit. Banyak lagi lah hikmah yang ulama' dah tulis. Tapi yang kita sebutkan ni satu sebab ada disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 32 itu Allah kata untuk memperteguhkan hati, menetapkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi, yang pertama teguhkan hati baginda, yang kedua nak mempermudahkan Al-Quran dihafal. Turun sikit Al-Quran mudah dihafal, mudah difahami, mudah diamalkan. Yang ketiga mukjizat Al-Quran. Nak zahirkan mukjizat Al-Quran daripada sudut bahasanya. Walaupun turun surah tu pendek, bahasa dia tetap cantik. Turun ayat sikit, bahasa dia tetap cantik.
Orang-orang kafir Quraisy dicabar, cuba bawa seperti mana Quran. Allah cabar dalam Al-Quran. Fa'tu bi suratim min mislih pada surah Al-Baqarah. Muka surat yang keempat dalam Al-Quran. Fa'tu bi suratim min mislih. Allah kata, datangkan satu surah seperti mana Quran. Kamu kata Quran turun sikit-sikit, Quran turun sikit-sikit. Cuba kamu buat surah seperti mana Quran, Allah kata. Bukan surah buat surah Al-Baqarah. Satu surah ni, Al-Ikhlas pun satu surah tuan-tuan. Al-Ikhlas kan, Al-As. Surah pendek-pendek, 3-4 ayat. Allah kata cuba buat seperti mana Quran. Tak dapat juga buat. Jadi ini mukjizat Quran. Sebab tu Quran turun sikit, sikit-sikit nak melemahkan mereka. Mukjizat ni adalah melemahkan orang-orang kafir Quraisy. Kemudian ada hikmah yang kelima, memberi pendidikan secara beransur-ansur, kata Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi. Turun Al-Quran sikit, ajar sikit. Turun lagi, mengajar lagi. Kalau turun sekaligus tuan-tuan Quran ni, hari ni datang Islam, hari ni datang Quran 30 juzuk, nak kena buat semua. Sebab Al-Quran dah turun, arahan dah turun, tinggalkan arak, tinggalkan judi, solat dah turun dalam Quran, suruh puasa dan sebagainya. Kalau Quran turun hari ni, semuanya, semua kena buat hari ni. Agak-agak orang-orang Arab nak masuk Islam ke? Tak adanya tuan-tuan. Yang datang sikit-sikit arahan ni pun orang Arab tak nak terima. Apatah lagi kalau datang sekaligus Quran. Suruh solat, suruh puasa, suruh haji, semuanya tak ada nak terimanya tuan-tuan. Sebab tu dia datang sikit-sikit. Contoh arahan solat datang bila? Isra' dan Mi'raj. Kan? Dah nak hijrah dah. Baru surah solat 5 waktu. Puasa pun lepas hijrah, baru surah puasa. Haji pun lepas hijrah, baru surah haji. Jadi Al-Quran tu datang sikit-sikit tuan-tuan untuk memberikan pendidikan juga secara beransur-ansur. Banyaklah hikmah yang ditulis dalam kitab sebenarnya. Cumanya dalam surah Al-Furqan ini disebutkan satu hikmah, iaitu untuk menetapkan dan meneguhkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada ayat 32. Kemudian kita lihat seterusnya dijawab kepada orang-orang kafir Quraisy, iaitu supaya Allah menyebut kepada mereka supaya melihat alam ini. Allah memberitahu kepada orang-orang kafir Quraisy supaya melihat alam ini. Tadi orang-orang kafir Quraisy asyik nak petikaikan Nabi, petikaikan Quran, petikaikan Nabi, petikaikan Quran. Jadi Allah suruh tengok alam, supaya berfikir macam mana alam ini diciptakan. Takkanlah tak ada Tuhan ciptakan alam. Contoh orang yang tak percaya Tuhan. Dia kata alam ni, kalau contoh orang-orang etis kan, tak percaya Tuhan. Alam ini terjadi secara semula jadi. Mereka katalah, kan, orang-orang yang tak percaya Tuhan ni. Alam terjadi, tiba-tiba je ada alam. Boleh ke gitu tuan-tuan? Kalau kita lah berfikir ni, Allah suruh supaya guna akal berfikir. Dalam Islam ni tuan-tuan ada dua cara untuk berfikir. Cara untuk dapatkan dalil. Yang pertama guna akal. Nama dia dalil akli. Guna akal. Manusia ni Allah bagi akal lah tuan-tuan. Jadi fikirlah. Fikir, buat kajian, buat eksperimen. Ni kajian, akal kita guna manusia. Yang kedua, dalil dalam Islam adalah dalil Al-Quran dan hadis. Tak boleh guna akal saja. Kalau orang-orang yang bukan Islam ni, dia akan guna akal saja tuan-tuan. Dia guna akal, kajian, saintifik, keluar hasil. Orang bukan Islam lah. Orang Islam, kita guna akal juga. Kita buat kajian juga. Tapi kita perlu berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis. Contohlah dia kata, oh arak bagus. Dia buat kajian, arak bagus. Kan? Akal dia kata arak bagus. Oh arak dapat memanaskan badan. Sebab saya pernah baca satu kisah, ada kelasi kapal yang selamat daripada karamnya kapal Titanic. Kapal Titanic karam tapi dia selamat. Sebab sebelum dia karam tu, dia minum arak. Dia agaknya, aku dah nak karam dah kapal ni, aku pun minum arak. Karam kapal tu, tapi dia hidup sampai bantuan datang. Sebabnya badan dia panas, dia minum arak. Jadi dia selamat. So kelasi kapal tu tahu, oh arak boleh memanaskan badan. Lepas tu dia jadi kelasi lagi. Kali kedua, kapal dia langgar karam. Dan dia dah tahu dia minum arak. Jadi dia selamat juga kali kedua tu. Jadi 2 kali dia selamat kerana minum arak. Jadi bolehkah kita kata arak
ada dia punya kebaikan. Adalah kebaikan dia tuan-tuan. Kan? Kalau dia kata, oh arak bagus. Arak boleh menghilangkan stres. Contohlah kan, kalau kita tengok orang-orang kafir balik kerja malam minum arak, okey, hilangkan stres. Dia kata, baguslah arak, dia kata. Tapi kalau kata arak bagus macam tu guna akal saja. Guna akal. Kita orang Islam kena rujuk pada Al-Quran. Tengok dalam Quran, oh arak diharamkan. Tak bolehlah tuan-tuan. Orang Islam macam tu. Kita kena rujuk juga Quran. Walaupun kita kata, oh judi ada kebaikan. Kalau aku pergi judi ni, kena pula tikam 1 juta. Kan? Aku berjudi ni, oh dapat pula 100,000. Baguslah judi. Tu kalau secara akalnya. Tapi kalau tengok dalam Quran, orang Islam tengok Quran, oh judi juga diharamkan. Tak bolehlah tuan-tuan. Orang Islam perlu berlandaskan Al-Quran dan juga hadis. Itu sumber kita. Manakala orang yang bukan Islam, dia tak ada tuan-tuan. Dia tak ada. Dia tidak berpandukan kepada Al-Quran. Dia guna akal sajalah. Guna kepada kajian dia. Jadi Allah suruh supaya kita gunakan akal kita. Orang-orang Islam pun perlu guna akal. Cuma berlandaskan Al-Quran dan juga hadis. Kan? Jadi orang-orang kafir Quraisy ni Allah suruh guna akal. Pandang alam ni. Siapa pencipta alam? Takkanlah berhala-berhala yang mereka sembah tu pencipta alam. Takkanlah kalau dia kata Tuhan ada 3, pencipta alam ni 3 Tuhan. Tuhan pertama nak buat peti. Tuhan kedua nak buat hujan. Tuhan ketiga nak cerah. Macam mana tuan-tuan? Takkan nak bincang dulu. Jom kita bincang dulu. Takkan Tuhan nak bincang tuan-tuan. Takkan Tuhan nak mesyuarat. Jadi tak mungkin ada banyak Tuhan. Ni kalau kita fikir secara logik lah. Logik akalnya. Jadi kita orang Islam percaya iaitu hanya Allah sahaja sebagai Tuhan. Jadi Allah suruh supaya orang-orang kafir Quraisy ini melihat alam dan berfikir. Contohnya pada ayat 47, 48, 49 kan Allah bagi tahu. Contohlah 47. Pada ayat 47 kita bacakan ayat dia, terjemahan dia. Dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian dan tidur untuk beristirahat. Dan dialah yang menjadikan siang untuk bangkit berusaha. Ni Allah cerita, Allah jadikan siang dan malam. Jadi takkanlah kalau etis kata tak ada Tuhan. Habis tu siapa buat siang dan malam tuan-tuan? Takkan berlaku semula jadi pula. Siang semula jadi, malam semula jadi. Tiba-tiba ada meteor datang, bertembung pula semula jadi, keluar matahari semula, takkan semula jadi tuan-tuan. Jadi Allah suruh fikir. Ada siang, ada malam, pertukaran. Langit ada, bumi ada. Langit pun diciptakan tak ada tiang-tiang. Ada langit kat atas tu tuan-tuan, tak ada tiang Allah. Jadi kat sini Allah kata malam untuk berehat, malam untuk tidur. Ya, Allah suruh berfikirlah, kita kena fikir. Malam untuk tidur dan rehat tuan-tuan. Jadi janganlah duduk lama-lama, melepak lama-lama kat malam-malam tuan-tuan. Balik lambat kan. Jadi tak sesuai lah. Sepatutnya Allah kata malam untuk rehat. Dan Allah kata menjadikan siang untuk bangkit berusaha. Siang untuk kerja. Ayat 48, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa khabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya hujan. Dan kami turunkan daripada langit air yang sangat bersih. Jadi Allah kata Allah bawa angin. Allah so fikir ni alam. Ada angin, angin datang bawa awan, awan pula bawa air, air pula turun sebagai hujan, hujan jadi rahmat, hujan dapat membasahi bumi. Jadi Allah so fikir semua ni. Ada yang berfikir ahli falsafah, Aristotle, Plato, Socrates semua tu tuan-tuan. Jadi ada juga falsafah yang kata alam ni kekal. Jadi kita orang Islam tak percayalah tuan-tuan, alam kekal. Mana ada alam kekal kan? Sebab kita orang Islam percaya hanya Allah sahaja yang kekal. Ya? Hanya Allah sahaja yang kekal. Ada falsafah kata falsafah alam kekal. Kita tak percayalah tuan-tuan, itu kita tolaklah. Sebab pada satu masa nanti dalam kepercayaan agama Islam mesti akan berlaku hari kiamat. Dunia ini akan hancur binasa. Yang kekal hanya Allah sahaja. Ya, jadi semua kita kena fikirlah. Sebagai manusia ciptaan Allah yang Allah berikan akal agar manusia ini berfikir. Allah kata afala ta'qilun, afala ta'qilun, tidakkah kamu berfikir, tidakkah kamu berakal? Dan Allah sebutkan lagi ayat 49, agar dengan air itu Allah turunkan air hujan itu kami hidupkan negeri yang mati. Contoh dah kemarau, tanah dah tandus, tanah dah kering, Allah turunkan air hujan, hidup balik tanah tu.
Dan kami memberi minum kepada sebahagian apa yang telah kami ciptakan haiwan-haiwan ternakan dan manusia yang banyak. Daripada air hujan tadilah manusia dapat minum, haiwan-haiwan dapat minum, tumbuh-tumbuhan dapat hidup. Jadi kena fikirlah, siapa turunkan hujan? Takkan jadi tiba-tiba pula. Takkan ada 3 4 Tuhan pula jadikan hujan. Kan kita dah kata tadi, takkanlah Tuhan pertama nak hujan, Tuhan kedua nak petir je. Jadi macam mana nak bincang kan? Jadi satu tu, satu saja tuan-tuan, Allah Maha Esa. Allah Maha Esa. Hanya satu saja kita percaya kepada Tuhan yang Esa. Allah lah bagi umat Islam. Jadi Allah suruh berfikir kepada penciptaan alam. Ya. Ini Allah suruh orang-orang kafir Quraisy. Allah suruh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian ayat 56, 57, sikit lagi kita lihat. Ayat 56, 57 ini adalah ayat yang biasa kita dengar. Pada surah Al-Furqan, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا, yang bermaksud, dan tidaklah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan hanya sebagai pembawa khabar gembira dan pemberi peringatan. Allah kata Nabi ni sebagai pembawa berita. Kepada orang-orang yang beriman, berita gembiralah. Oh, dapat syurga, dapat pahala. Manakala orang-orang yang kafir, yang tidak masuk Islam, tidak memeluk Islam, Nabi bawakan berita-berita peringatan. Kalau kamu tak masuk Islam, contoh dalam Al-Quran banyak peringatan. Masuk neraka, berdosa, kaum akan dihapuskan seperti mana kaum Nabi-Nabi terdahulu, ditimpa bala bencana dan sebagainya. Jadi Nabi punya tugas itu membawa berita. Berita gembira kepada orang beriman, peringatan kepada orang-orang kafir. Ayat 57, katakanlah, aku tidak meminta balasan apa pun daripada kamu dalam menyampaikan risalah ini, melainkan mengharapkan agar orang-orang yang mahu mengambil jalan kepada Tuhannya. Jadi Nabi, Allah suruh Nabi cakap kepada mereka, Nabi tak minta duit pun tuan-tuan. Kan contohlah Nabi berdakwah kepada orang-orang kafir Quraisy tu, Nabi tak kata pun, oh aku bagi tazkirah 20 minit ni bagi aku 100 dirham. Mana ada tuan-tuan. Nabi menyampaikan saja. Tak ada apa-apa pun yang Nabi minta daripada mereka. Tetapi Nabi menyampaikan risalah, kenabian, kerasulan, dakwah kepada orang-orang kafir Quraisy. Tak ada apa-apa kerugian pun yang Nabi dapat. Tak ada. Sebab mereka sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul, mereka percaya cakap Nabi. Mereka kata Nabi lah banyak berkata benar, Nabi lah Al-Amin. Tiba-tiba Nabi jadi Rasulullah, mereka tak nak percaya pula. Jadi pelik tuan-tuan orang-orang kafir Quraisy. Sebabnya mereka nak menjaga periuk nasi mereka. Cuba kita kata tadi, mereka nak mewah saja. Pembesar-pembesar Quraisy tadi, mereka nak mewah saja, nak dunia saja, tak nak fikir akhirat. Tiba-tiba datang Islam, nak bawa pengaruh Nabi Muhammad pula. Mereka tak boleh terimalah perkara tersebut. Dan ayat terakhir tuan-tuan daripada surah Al-Furqan ini, kita lihat sebagai penutup pada pagi ini adalah pada ayat 74. Ayat 74 ini ayat yang selalu kita bacalah, doa yang selalu kita baca. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما, yang bermaksud, dan orang-orang yang berkata, doa yang kita biasa baca, Rabbana hablana, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penenang hati kami. Qurrata a'yun, penenang mata, penenang kepada hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ini antara doa ya tuan-tuan, yang biasa kita baca dan baik untuk diamalkan, bagus untuk diamalkan. Kerana doa ini daripada Al-Quran. Ya, doa ini daripada Al-Quran, jadi cuba kita amalkan. Dan doa ini doa kekeluargaan. Kita doakan supaya isteri kita jadi penyejuk mata bagi kita. Ni Allah sebut ni sebagai yang lelaki lah, ketua keluarga. Dan juga kalau wanita doakan suaminya kan sebagai penyejuk mata. Isteri mendoakan suaminya jadi penyejuk mata. Yang suami ketua keluarga mendoakan isterinya menjadi penyejuk mata, pasangan masing-masing lah.
Dan juga anak-anak tu sebagai penyejuk mata, tenang di hati, seronok je kan. Dapat anak-anak yang baik, isteri yang solehah, suami yang soleh, datang masjid macam ni tuan-tuan. Jadi bagus tuan-tuan. Jadi kita doakan, cuba doa setiap hari supaya ini adalah satu doa yang baik daripada Al-Quran tentang kekeluargaan. Masukkan dalam amalan doa kita. Cumanya saya nak sebut kat sini cara bacaan doa dia. Kita tengok cara bacaan doa dia dalam Quran. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Biasa kita baca gitu. Kalau lepas tu kita tengok lepas qurrata a'yun waj'alna. Ya, bacaan dia. Waj'alna, jim mati. Jim mati. Sebab kadang-kadang ada yang baca macam mana? Wajah, ya. Ada yang baca waja'alna, waja'alna. Jadi bacaan dia tuan-tuan waj'alna. Jim tu mati, ya, bukan jim berbaris atas. Ya. Kadang-kadang saya dengar ada orang yang baca waja'alna lil muttaqina imama. Tapi kalau berdasarkan Quran, jim mati, so bacaan dia adalah waj qalqalah. Waj'alna lil muttaqina imama. Maksud waj'alna ni tuan-tuan, kita minta pada Allah, jadikanlah. Waj'alna ni maksudnya jadikanlah. Kita mintalah permohonan kepada Allah. Waj'alna, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang bertakwa sebagai pemimpin. So kita amalkanlah doa ni dalam kehidupan seharian kita. Mudah-mudahan ahli keluarga kita menjadi penyejuk mata bagi kita dan juga kita mendapat keluarga yang tenang, keluarga yang sakinah, keluarga yang berkasih sayang, yang mawaddah, keluarga yang harmoni dalam kehidupan kita insya-Allah. Wallahu alam tuan-tuan, jadi kita sekadar ni saja pada surah Al-Furqan kita dah selesai. InsyaAllah pada tazkirah yang akan datang kita akan masuk kepada surah seterusnya iaitu Asy-Syu'ara, Syu'ara yang bermaksud penyair-penyair. Syu'ara yang bermaksud penyair-penyair. Jadi kesimpulannya daripada surah Al-Furqan tadi adalah menceritakan tentang orang-orang kafir Quraisy. Yang pertamanya orang-orang kafir Quraisy menuduh pelbagai tuduhan kepada Nabi dan juga Al-Quran. Yang keduanya Allah suruh supaya orang-orang kafir Quraisy merenung dan melihat alam. Termasuklah kita. Jadi peringatan-peringatannya juga kita juga boleh guna pakai dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat dan kebaikan daripada apa yang kita kongsikan pada pagi ini tentang surah Al-Furqan dan insya-Allah kita akan sambung lagi pada tazkirah yang akan datang. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang datang daripada diri saya sendiri. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Wabillahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.